Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid PPKI SK Bandar Laguna Merbuk. Okey, berjumpa lagi kita dalam subjek pengurusan diri tahun 1 dan 3. Okey, topik yang ingin cikgu kongsikan dengan kamu pada hari ini ialah alatan membersih ruang kediaman bersama Cleaner Diana. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan topik kita pada hari ini, cikgu ingin kongsikan dengan kamu aktiviti untuk hari ini. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan kamu sebuah rumah untuk kamu kenal pasti jenis-jenis ruang kediaman. Kemudian, cikgu akan tunjukkan alatan-alatan untuk membersih ruang kediaman. Dan akhir sekali adalah tugasan untuk topik kita pada hari ini. Okey, bahagian yang pertama ialah kenal pasti ruang kediaman. Jom kita tengok apakah ruang kediaman yang terdapat di dalam sebuah rumah. Okey, seperti yang kamu lihat, ini ialah sebuah rumah. Okey, terdapat 4 bahagian utama di dalam sebuah rumah. Jom kita tengok apakah bahagian yang pertama. Baik, bahagian yang pertama ialah bilik air. Bilik air adalah tempat untuk kamu membersihkan diri dan membuang air besar dan juga air kecil. Kemudian, ini ialah dapur. Dapur adalah tempat untuk kamu memasak dan juga makan. Seterusnya, bilik tidur. Ini ialah bilik tidur. Bilik tidur berfungsi sebagai tempat untuk kamu berehat dan tidur. Dan ruang yang terakhir ialah ruang tamu. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat untuk kamu meluangkan masa berehat bersama keluarga sambil menonton TV. Bahagian yang seterusnya iaitu bahagian kedua, cikgu akan terangkan kepada kamu tentang alatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan ruang kediaman. Okey. Alatan yang pertama ialah penyapu. Penyapu. Okey, seperti yang kamu lihat ini ialah penyapu. Okey, apakah fungsi penyapu? Penyapu digunakan untuk membersihkan sampah. Seterusnya, alatan yang kedua ialah penyodok. Penyodok. Okey, ini adalah penyodok. Okey, jom kita tengok apakah fungsi penyodok. Okey, penyodok digunakan untuk mengaut sampah. Sama ada sampah itu kecil ataupun besar. Okey, selepas kamu sapu, kamu akan masukkan sampah ke dalam ruang ini. Seterusnya, ini ialah bulu ayam. Okey, kamu lihat, ini adalah tempat pemegang dan ini adalah bulu. Bulu-bulu ini berfungsi untuk membersihkan habuk. Okey, alatan seterusnya ialah vacuum. Vacuum. Okey, vacuum digunakan untuk menyedut habuk. Okey, kamu boleh gunakan vacuum untuk kamu sedut habuk menggunakan bahagian ini dan habuk tersebut akan bergerak sehingga masuk ke bahagian ini. Ini ialah tempat penyimpanan habuk. Okey, seterusnya ini ialah mop. Okey, ini ialah mop dan ini ialah tempat untuk kamu membersihkan mop ataupun membasahkan mop. Dan mop digunakan untuk membersihkan permukaan lantai, terutamanya lantai yang kesat dan basah. Okey, seterusnya ini ialah kain lap. Okey, ini semua adalah kain lap. Dan kain lap digunakan untuk mengelap sebarang permukaan, sama ada permukaan itu basah ataupun licin. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian
tugasan. Jom kita tengok tugasan apa yang perlu kamu lengkapkan untuk topik kita pada hari ini. Okey. Kita dapat dua tugasan. Yang pertama, kamu perlu lengkapkan lembaran kerja. Kemudian, kamu perlu hasilkan kraf penyapu. Okey, ini ialah lembaran kerja. Kamu perlu kenal pasti jenis-jenis alatan ini. Kemudian, kamu tuliskan nama dan fungsinya di sebelah ini. Okey. Sebagai contoh, alatan yang pertama ialah penyapu. Kamu boleh tulis nama, kamu boleh tulis penyapu di sini dan kamu tuliskan fungsinya. Penyapu berfungsi untuk membersihkan sampah. Okey, kemudian kamu boleh lengkapkan sehingga siap. Seterusnya, kamu perlu hasilkan kraf penyapu. Ini ialah contoh kraf penyapu. Cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk hasilkan kraf penyapu di slide yang seterusnya. Baiklah. Untuk hasilkan kraf penyapu, pertama sekali kamu perlukan sama ada batang kayu, pensel ataupun glow stick dan lain-lain. Okey, kamu boleh pilih sama ada kamu nak gunakan batang kayu yang kecil ataupun kayu pensel ataupun glow stick ataupun apa-apa bentuk atau apa-apa batang yang kamu rasakan sesuai. Ianya akan berfungsi sebagai batang penyapu. Seterusnya, kamu perlukan kertas warna. Tak kisah warna apapun mengikut cita rasa kamu. Kemudian, kamu perlukan double-sided tape untuk melekatkan batang-batang ini dengan kertas warna. Okey. Pertama sekali, untuk menghasilkan kraf penyapu, kamu perlu ukur ataupun kamu perlu buat garisan panjang di atas kertas warna tersebut menggunakan pembaris. Kemudian, kamu boleh potong mengikut garisan tersebut. Kamu perlu potong garisan menjadi garisan yang kecil dan banyak. Kemudian, kamu lekatkan double-sided di bahagian atas kertas tersebut. Bahagian atas tersebut, kamu tidak boleh potong. Kamu cuma boleh potong di bahagian tengah ke bawah. Okey, kamu lekatkan double-sided di bahagian ini. Okey. Kemudian, kamu ambilkan batang tersebut, kemudian kamu letakkan di bahagian atas kertas, kemudian kamu gulung batang tersebut sehingga ke hujung kertas. Dan akhirnya, kamu boleh hasilkan dan siapkan satu kraf penyapu. Kamu boleh gunakan apa-apa jenis batang atau kayu yang kamu boleh dapat dan kamu boleh gunakan kertas apa-apa warna untuk hasilkan bulu penyapu tersebut. Sekian sahaja untuk sesi kita pada hari ini bagi subjek pengurusan diri dengan topiknya alatan membersihkan ruang kediaman. Terima kasih di atas kerjasama kamu dan cikgu harap kita dapat jumpa lagi di lain hari pada waktu lain. Jangan lupa untuk stay at home and stay safe.